Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Tutur Shah TV dan di dalam siri bongkar Mat SPM hari ini, edisi bengkel last minute. Kembali sebentar lagi. Anda bersama saya Tutur Shah, pakar matematik anda, dan dalam video hari ini, edisi bengkel last minute, cikgu akan buat review soalan-soalan terpilih menggunakan set kertas percubaan SPM 2017 yang diterbitkan oleh Penerbit Ilmu Bakti Sendirian Berhad. Sebelum tu cikgu nak buat sedikit disclaimer. I do not own the rights to this book. All the credit goes to the publisher and the writers. Cikgu hanya gunakan buku ini sebagai rujukan sahaja. Kepada yang berminat boleh dapatkan buku ini di toko-toko kedai buku berhampiran selagi stok masih ada. Edisi jimat RM4.20 tanpa GST. Murah je. Okey, kepada sesiapa yang belum tengok video cikgu edisi khas lulus mat, boleh tengok video tu dulu untuk mendapatkan gambaran penuh kaedah yang cikgu akan gunakan untuk bantu adik-adik semua lulus matematik. Cikgu akan letakkan link video tersebut di bawah. Dalam video hari ini lebih kepada review dan teknik-teknik untuk menjawab soalan. Kita akan mulakan dengan set kertas percubaan 1. Kertas 2, soalan nombor 3. Soalan dia, hitung nilai-nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okey, ini adalah topik tingkatan 3, persamaan serentak. Okey, kita ada persamaan yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 16, dan persamaan yang kedua, negatif Y tambah 5X sama dengan 25. Okey, kita salin balik persamaan dia. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 16. Okey, ini adalah persamaan 1. Dan persamaan yang kedua, negatif Y tambah 5X sama dengan 25. Ini adalah persamaan yang kedua. Seterusnya kita selesaikan persamaan 1 dahulu. Okey. X sama dengan 16 tolak 2Y, dan ini adalah persamaan kita yang ketiga. Seterusnya masukkan 3 ke dalam 2. Negatif Y tambah 5X, kita gantikan 16 tolak 2Y sama dengan 25. Seterusnya kita kembangkan dia. Negatif Y tambah 16 darab 5, kita dapat 80 tolak 5 darab 2, kita dapat 10Y sama dengan 25. Kita pindahkan negatif Y dan negatif 10Y ke belah kanan, dia akan jadi 80 tolak 25 sama dengan 11Y. 80 tolak 25 kita akan dapat 55 sama dengan 11Y. Okey, Y sama dengan 55 bahagi 11, dan kita akan dapat nilai Y ialah 5. Seterusnya kita masukkan nilai Y sama dengan 5 ke dalam persamaan 3 untuk mencari nilai X. X sama dengan 16 tolak 2Y. Okey, kita gantikan 16 tolak 2 darab dengan 5. 16 tolak 10, dan kita akan dapat nilai X ialah 6. Okey, settle. 4 markah dalam tangan. Soalan seterusnya, soalan nombor 9. Darjah 9 menunjukkan dua sektor POQR dan AOB yang kedua-duanya berpusat di O. Diberi bahawa AO sama dengan 7 cm, sudut POR sama dengan 150 darjah, sudut AOB sama dengan 60 darjah, dan OP nisbah OB sama dengan 12 nisbah 7. Soalan yang pertama A, kira luas dalam cm kuasa 2 kawasan yang berlorek. Dan soalan yang kedua, cari perimeter dalam cm kawasan yang berlorek gunakan pi sama dengan 22/7. Ini adalah soalan daripada topik bulatan 1 tingkatan 3. Soalan yang pertama, dia suruh cari luas kawasan berlorek. Rumus bagi luas pada sektor bulatan, pi r square darab dengan sudut theta per 360. Dan untuk mencari luas kawasan berlorek, kita kena cari luas sektor PQR tolak dengan sektor OAB. Tengok cikgu buat pengiraan macam mana. Pertama sekali kita kena cari nilai sudut bagi sektor PQR. 360
tolak 150 dan kita akan dapat 210 darjah. Dan itu adalah nilai sudut bagi sektor PQR. Okey, jom kita kira untuk mencari luas kawasan yang berlorek dalam kurungan 210/360 darab dengan 22/7 darab dengan radius dia ialah 12/2. Tolak dengan dalam kurungan 60/360 darab dengan 22/7 darab dengan radius 7/2. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 264 tolak 25 2/3 238 1/3 cm², dan ini adalah luas bagi kawasan yang berlorek. Soalan yang kedua, untuk mencari perimeter kawasan yang berlorek, kita kena gunakan satu lagi formula panjang lengkuk, iaitu 2πr. Okey, untuk mencari perimeter kawasan yang berlorek, pertama sekali kita kena cari panjang lengkuk PQR. Tengok cikgu buat penggiraan macam mana. Dalam kurungan 2 darab pi 22/7 darab dengan radius 12 darab dengan nilai theta 210/360 tambah dengan dalam kurungan 2 darab 22/7 darab dengan radius 7 darab dengan theta 60/360 tambah dengan panjang AR ialah 12 tolak 7, kita akan dapat 5, tambah dengan panjang OB 7 tambah dengan panjang OP 12. 44 tambah dengan 7 1/3 tambah 5 tambah 7 tambah 12. Tambahkan semua dan kita akan dapat jawapan dia ialah 75 1/3 cm, dan ini adalah perimeter bagi kawasan yang berlorek. 6 markah dalam tangan. Okey, kita ke set kertas percubaan 2 pula. Kertas 2 soalan nombor 1. Okey, ini adalah soalan favourite cikgu. Gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set yang pertama A, P kesatuan R, dan yang kedua P kesatuan Q persilangan R prime. Okey, macam biasa untuk soalan set ni kita akan gunakan teknik Roman. Labelkan setiap ruang dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kita ke soalan yang pertama, P kesatuan R. Kita labelkan dulu nombor-nombor yang berada di dalam ruang P. Kita ada 1, 2, 3. Dan nombor pada ruang R kita ada 3 dan juga 5. Gunakan kata kunci senyum semua. Jadi kita kena lorekkan semua nombor pada ruang 1, 2, 3 dan juga 5. Soalan yang kedua, P kesatuan Q persilangan R prime. Kita dah ada nombor-nombor pada ruang P dan juga R. Jadi kita akan cari nombor pada ruang Q. Okey, Q kita ada 2, 3, 4 dan juga 5. Seterusnya kita cari R prime, iaitu ruang selain 3 dan juga 5, iaitu 1, 2 dan juga 4. P kesatuan Q sama dengan semua nombor di dalam ruang tersebut, iaitu 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Yang terakhir ialah persilangan R prime. Gunakan kata kunci masam sama. Jadi kita kena lorekkan ruang yang mempunyai nombor yang sama, iaitu 1, 2 dan juga 4. Mudah sahaja. Kita ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan, iaitu 2y lebih dan sama dengan x tolak 2, y kurang dan sama dengan 3x tambah 4, dan y kurang daripada 4. Soalan ini famous dan selalu keluar dalam exam. Untuk menjawab soalan ini, kita kena tahu persamaan arm garis lurus, iaitu y sama dengan
MX tambah C. Yang kedua, kita kena tahu dia punya indikator. Untuk simbol lebih dan sama dengan ataupun kurang dan sama dengan, kita akan gunakan garis lurus. Dan untuk simbol lebih ataupun kurang, kita akan gunakan garis putus-putus. Okey, garis yang kita nak lukis ialah Y kurang daripada 4. Nilai 4 ini ialah pintasan pada paksi Y. Kita tengok pada garis lurus yang atas ni, Y sama dengan 3X tambah 4. Jadi kita tahu titik persilangan kat sini ialah 4. Seterusnya kita buat garis putus untuk menunjukkan persamaan Y sama dengan 4. Dan kita lorekkan bahagian tersebut. Mudah sahaja. Kita ke set kertas percubaan 3, soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan sebuah gabungan perpenjal yang terdiri daripada sebuah prisma tegak dan sebuah piramid tegak. V adalah tegak di atas tapak ABCD. Trapezium ABQP ialah keratan rentas seragam prisma itu. Tinggi piramid itu ialah 12 cm dan isi padu gabungan perpenjal itu ialah 1064 cm padu. Soalan yang pertama, hitung isi padu dalam cm padu piramid itu. Yang kedua, hitung tinggi dalam cm bagi BQ. Ini adalah soalan daripada tingkatan 3 iaitu perpenjal geometri. Untuk menjawab soalan yang pertama, kita kena tahu formula isi padu piramid. Rujuk formula pada bahagian lampiran. Formula isi padu piramid ialah 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Tengok cikgu buat pengiraan macam mana. 1/3 darab dengan luas tapak dia 14 darab 8 darab dengan tinggi dia 12 cm. Gunakan kalkulator. 1/3 darab 14 darab 8 darab 12 dan kita akan dapat 448 cm padu. Dan ini adalah isi padu bagi piramid tersebut. Step yang berikut, kita tolakkan isi padu gabungan dengan isi padu piramid untuk mendapatkan isi padu prisma. 1064 tolak 448 dan kita akan dapat 616 cm padu. Dan ini adalah isi padu bagi prisma tersebut. Jadi kita tulis kat sini, isi padu prisma sama dengan 616 cm padu. Kita ke soalan yang kedua. Untuk mencari panjang BQ, kita akan gunakan formula isi padu prisma tegak. Dia punya rumus ialah isi padu prisma sama dengan luas keratan rentas darab dengan panjang. Isi padu prisma kita dah dapat tadi iaitu 616 cm padu. Tengok cikgu buat pengiraan macam mana. 1/2 darab dengan 14 tambah 8 darab dengan BQ darab dengan panjang dia 8 sama dengan 616 cm padu. 1/2 darab 14 tambah 8 darab 8 kita akan dapat 88 darab BQ sama dengan 616. BQ sama dengan 616 bahagi 88 dan jawapan dia kita akan dapat 7 cm. Mudah je. 5 markah dalam tangan. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 8. Diberi matriks songsang bagi 4, 7, 3, 6 ialah 1/H dalam kurungan 6, -7, K dan juga 4. Soalan dia, cari nilai H dan K. Untuk mencari matriks songsang bagi unsur-unsur tersebut, ingat bentuk ni. A, B, C, D. Bila kita songsangkan dia, dia akan jadi 1/AD tolak BC dalam kurungan. AD akan jadi songsang DA. Nilai B dan C kita kena tambah negatif. Okey, ingat ni. Tengok cikgu buat pengiraan macam mana. 1/6 darab 4 24 tolak dengan 3 darab 7 21. Kita songsangkan 6 4 dan kita tambah negatif 7 dan negatif 3. Dan ini adalah matriks songsang bagi unsur-unsur tersebut. Kita permudahkan. 1/24 tolak 21 3. Okey, 6 negatif 7
negatif 3 dan 4. Seterusnya kita hanya perlu bandingkan matriks songsang yang kita cari dengan matriks songsang yang soalan bagi. So kita akan dapat H sama dengan 3 dan K sama dengan negatif 3, dan ini adalah jawapan yang kita cari. Kita ke soalan 8B. Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan juga Y. Okay, dia punya persamaan 4X tambah 7Y sama dengan 13 dan 3X tambah 6Y sama dengan 12. Okay, biasanya dalam soalan B ni mereka akan gunakan unsur yang sama dengan soalan 8A yang tadi. Dan untuk menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah matriks, kita akan gunakan matriks songsang dan juga pendarapan matriks. Tengok cikgu buat pengiraan macam mana. Pertama sekali kita hasilkan unsur nombor dan pemboleh ubah dalam kurungan. Dalam kurungan 4, 7, 3, 6. Okey, yang kedua X, Y sama dengan dalam kurungan 13, 12. Seterusnya kita akan pindahkan unsur 4, 7, 3, 6 ke belah kanan, maka dia akan jadi matriks songsang. Kita dah dapat matriks songsang tadi, jadi kita hanya perlu masukkan dalam pengiraan. X, Y dalam kurungan sama dengan 1/3 6, 4, negatif 7, negatif 3, 13, 12. Seterusnya kita akan buat pendarapan matriks. Sebelum tu kita kena tahu susunan matriks yang baru. Pada kurungan yang pertama ialah 2 darab 2, dan kurungan yang kedua 2 darab 1. Jadi kita akan ambil nilai yang paling kiri dan nilai yang paling kanan. Susunan yang baru ialah 2 darab 1. 1/3 6 darab 13 tambah negatif 7 darab 12 negatif 3 darab 13 tambah 4 darab 12. Gunakan kalkulator dan kita akan dapat nilai di dalam kurungan ialah 1/3 negatif 6, 9. Seterusnya kita pemudahkan jawapan. 1/3 darab negatif 6 kita akan dapat negatif 2. 1/3 darab 9 kita akan dapat 3. Dan ini adalah nilai X dan juga Y. Mudah sahaja. Soalan seterusnya soalan nombor 10. Okay, jadual 10 menunjukkan bilangan pelajar lelaki dan perempuan dalam pelbagai persatuan di sebuah sekolah. Ini adalah soalan daripada topik kebarangkalian tingkatan 4. Soalan dia senang gila nak mampus, jadi jangan buat silap semasa membuat pengiraan. Untuk soalan yang pertama, jika seorang pelajar dipilih secara rawat daripada persatuan matematik, cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar lelaki dipilih. Pertama sekali kita cari jumlah pelajar di dalam kelab matematik, iaitu 12 tambah 16, dan kita akan dapat 28 orang. Untuk mencari kebarangkalian bahawa seorang pelajar lelaki dipilih daripada kelab tersebut, 12/28. Okey, kita permudahkan jawapan. Bahagi dengan sifar 4, kita akan dapat 3/7, dan ini adalah jawapan yang kita cari. Soalan seterusnya 10B. Jika seorang pelajar dipilih secara rawat daripada kumpulan perempuan, kebarangkalian memilih seorang pelajar daripada persatuan geografi ialah 1/6. Soalan dia, cari nilai X. Nilai X ialah bilangan pelajar perempuan bagi persatuan sains. Diberi kebarangkalian pelajar perempuan dipilih daripada persatuan geografi ialah 1/6. Jadi untuk mencari nilai X, 1/6 sama dengan bilangan pelajar bagi persatuan geografi ialah 14 orang. Kat bawah dia ialah jumlah bilangan pelajar perempuan bagi ke 5 kelab. Jadi kita hanya perlu tambahkan kesemuanya. X tambah 15 tambah 14 tambah 9 tambah 16. 1/6 sama dengan 14. X tambah 54. Seterusnya kita akan buat darab silang. Jadi X tambah 54 sama dengan 14 darab 6, kita akan dapat 84. Kita pindahkan 54 ke belah kanan, jadi X 84 tolak 54. 84 tolak 54, kita akan dapat nilai bagi X ialah 30.
Dan ini adalah jawapan yang kita cari. Mudah sahaja. Kita ke set kertas percubaan 4. Soalan nombor 3. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okey, kita ada 3x dalam kurungan 3x tambah 2 sama dengan 4 tambah 6x. Ini adalah daripada topik persamaan kuadratik tingkatan 4. Ingat, untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, kita akan gunakan pemfaktoran untuk mendapatkan nilai-nilai yang mungkin bagi x. Bentuk persamaan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Tengok cikgu buat pengiraan macam mana. Pertama sekali kita kembangkan dahulu persamaan. 3x darab 3x kita akan dapat 9x kuasa 2 tambah dengan 3x darab 2 6x sama dengan 4 tambah 6x. Pindahkan 4 tambah 6x ke belah kiri, kita akan dapat 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 6x tolak 4 sama dengan kosong. Positif 6x tolak 6x kita potong, kita dapat kosong. Jadi persamaan yang baru ialah 9x kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Kita dah dapat nilai A ialah 9, B sama dengan kosong dan C sama dengan negatif 4. Seterusnya kita akan membuat pemfaktoran. Sediakan 2 kurungan sama dengan kosong. Gunakan kalkulator saintifik menggunakan mode equation degree kuasa 2. Masukkan nilai A sama dengan 9, B sama dengan kosong dan C sama dengan negatif 4. Dan kita akan dapat nilai X yang pertama ialah X1 sama dengan 2/3 dan X2 sama dengan negatif 2/3. Okey, bila nilai kita dapat positif, dalam kurungan dia akan jadi negatif. Jadi negatif 2/3. Okey, yang ni negatif 2/3, dalam kurungan dia akan jadi positif 2/3. Dan kita tulis kat sini pemboleh-ubah X kita. Dalam kurungan tak boleh ada pecahan, jadi kita darabkan kedua-dua belah dengan 3. Darab 3, darab 3, darab 3, darab 3. Yang ni kita boleh potong. Dan kurungan yang baru ialah 3x tolak 2, 3x tambah 2 sama dengan kosong. Yang terakhir kita tunjukkan pengiraan macam mana kita dapatkan nilai-nilai bagi x ini. 3x tolak 2 sama dengan kosong. Jadi x sama dengan 2/3. Dan yang kedua, 3x tambah 2 sama dengan kosong. Jadi x negatif 2/3. Dan ini adalah jawapan dia. Kita ke soalan terakhir untuk kertas 2 bahagian A. Soalan nombor 10. Rajah 10 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu objek dalam tempoh T saat. Ini adalah soalan daripada topik kecurunan dan luas di bawah graf tingkatan 5. Soalan yang pertama, A. Nyatakan laju seragam dalam ms negatif 1 objek itu. Okey, untuk menjawab soalan ini kita kena tahu bagaimana untuk interpret ataupun mentafsir maklumat yang diberikan pada graf. Kalau kita tengok pada graf, laju seragam bagi objek tersebut ialah 22 ms negatif 1. Dan ini jawapan yang pertama. Soalan yang kedua, B. Jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 146 meter. Soalan dia, hitung nilai T. Untuk mencari nilai T, kita akan cari luas di bawah graf. Pertama sekali kita cerahkankan dahulu bentuk di bawah graf. Kita ada segi 4 tepat. Dan yang kedua kita ada trapezium. Soalan B. Yang pertama segi 4 tepat iaitu 22 darab 5. Tambah dengan dalam kurungan 1/2 darab dengan 22 tambah 14 darab dengan T tolak 5 sama dengan 146. 22 darab 5 kita akan dapat 110 tambah dengan 1/2 darab 22 tambah 14 kita akan dapat 18 dalam kurungan T tolak 5 sama dengan 146. T tolak 5 sama dengan 146 tolak 110 bahagi dengan 18. T tolak 5 sama dengan 146 tolak 110 bahagi 18, kita akan dapat 2.
T sama dengan 2 tambah 5, dan jawapan akhir kita akan dapat nilai T ialah 7. So kita tulis kat sini T sama dengan 7. Kita ke soalan penghabisan 10C. Hitung kadar perubahan laju dalam ms-2 objek itu selepas 5 saat. Untuk mencari kadar perubahan laju objek tersebut, kita kena cari kecerunan garis ini. Ingat formula kecerunan, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Untuk mencari kadar perubahan laju objek tersebut, C, Y2 sama dengan 14 tolak Y1 22 bahagi dengan X2 7 tolak 5 X1. Okay? 14 tolak 22 kita akan dapat negatif 8. 7 tolak 5 2, kita permudahkan jawapan, potong, kita akan dapat negatif 4 ms negatif 2, dan ini adalah kadar perubahan laju bagi objek tersebut. Mudah sahaja. Sekian sahaja perkongsian cikgu untuk video ini dalam edisi Bengkel Last Minute. Maaf cikgu tak dapat nak cover beberapa topik penting untuk soalan bahagian B. Masa sangat mencemburui kita. Dalam bahagian B kita ada beberapa topik penting yang memberikan markah yang besar seperti pada topik graf fungsi, statistik, penjelmaan, pelan dan donggakan, dan juga bumi sebagai sfera. Ada 5 soalan dalam bahagian B, jawab 4 soalan sahaja. Elakkan soalan yang terakhir iaitu bumi sebagai sfera sebab ianya agak complicated dan jangan buang masa untuk topik tu. Fokus untuk topik-topik yang lain. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan lain. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Tutur Syah. Roger now.